Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah bersama dengan edisi Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha 1431 Hijriah pada tahun ini. Kita masih lagi dalam mood raya, mood korban sebenarnya, dan apa salah kalau kita pada petang ini kita bercerita tentang pengorbanan. Dan tajuk kita ialah ganjaran pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi semua, hari ini Al-Kuliah diadakan di Stadium Hang Jebat, Kerubung, Melaka, dan bersama saya begitu ramai orang Melaka yang turut serta untuk menyaksikan Al-Kuliah pada petang ini sempena edisi Raya Korban, iaitu siapakah mereka? Kaki tangan awam Kerajaan Negeri Melaka dan juga kaki tangan awam Persekutuan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, pada petang ini juga kita akan bersama dengan seorang tokoh yang cukup terkenal untuk bicarakan tentang tajuk kita, ganjaran pengorbanan. Kita bukan sekadar menyembelih binatang korban saja tuan perempuan. Memang seronok tengok binatang korban tu menggolupur ke, mengeluarkan darah dan sebagainya. Tapi apakah peranan kita pula? Binatang korban sudah mati, dagingnya sudah kita makan. Tapi bagaimana pula kita yang hidup ini? Apakah ganjaran pengorbanan untuk kita kalau kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana setiap detik, setiap saat kita kena berkorban untuk agama Allah. Apapun tuan-tuan, bukan sayalah yang selayaknya untuk mengupas tajuk ini. Kita ada tokoh kita, panelis kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah sebagai seorang pendakwah kita. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan untuk makluman anda semua, pada petang ini kita ada soalan-soalan penonton. Jadi kalau anda ada soalan penonton, bolehlah tanya kepada kami, terus kepada yang bagi Ustaz Jazlan tentang tajuk kita ganjaran pengorbanan untuk penonton di sini sahaja. Dan mana-mana penonton yang di sini yang bertanyakan soalan, dia akan dapat hadiah tajaan penonton daripada siapa lagi kalau tidak produk Tok Guru yang memang terkenal dengan jus Tok Gurunya. Ini jus Tok Guru. Jadi terima kasihlah kepada produk Tok Guru yang telah pun sudi menaja hadiah penonton kepada penonton-penonton di sini yang sudi tanyakan soalan. Ni jus Tok Guru, ada kismis Tok Guru, ada biskut Tok Guru dan bermacam-macam lagi. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd yang telah sudi untuk menajakan majalah Anis dan Asuh untuk penonton-penonton yang datang hadir ke Al-Kuliah pada petang ini, dan juga kepada produk Aifa Health Sdn Bhd yang juga sudi menajakan produk diabetesnya kepada penonton. Terima kasih kepada semua yang menaja hadiah penonton pada petang ini. Apapun dalam perempuan, apa kata kalau kita mulakan, kalau anda dah bersedia dengan pen, dengan kertas di rumah sana, kita mulakan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk ganjaran pengorbanan. Ibu-ibu di rumah banyak berkorban, bapa-bapa di rumah banyak berkorban, isteri-isteri rumah banyak berkorban, seluruh warga masyarakat banyak berkorban. Pasti anda akan tanya, apakah ganjaran kami, wahai Ustaz Jazlan? Kita akan tanya Ustaz Jazlan nanti. Ustaz, sebagai mukadimah pada petang ini Ustaz, kalau kita lihat bila sebut pengorbanan, bila sebut korban, dia memang akan berpunca daripada sejarah. Dan sejarah itu kalau kita lihat buka Quran ke buka hadis, dia akan melihat, memaparkan kepada kita bagaimana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, satu keluarga. Nabi Ibrahim Ustaz dengan Nabi Ismail anaknya dan bersama dengan Siti Hajar, mereka berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke peringkat Ustaz, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah Taala terhadap suruhan supaya melakukan ibadah korban. Nabi Ibrahim sedia menyembelihkan anaknya sendiri semata-mata taat pada perintah Allah. Nak tanya Ustaz, sejauh manakah pengajaran kisah tersebut meninggalkan kesan dalam diri kita? Silakan yang bahagia Ustaz Jazlan. Terima kasih Ustaz Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz Fauzi yang dirahmati Allah sekalian. Maka alhamdulillah kita membincangkan pada petang ini berkaitan dengan tajuk korban, ya, tajuk korban. Dan sebenarnya kisah korban ini memang telah kita tahu, ya, daripada sejak kita kecil sampai kita besar kita dah tahu dah cerita tentang korban. Khususnya Nabi Ibrahim AS telah mengkorbankan anaknya iaitu Nabi Ismail AS dengan jalan menyembelih, dan Allah gantikan korban itu dengan seekor kibas yang besar.
dalam hal berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim ni, rupa ada satu perkara yang besar, iaitu apa? Dengan peristiwa korban inilah, ya, maka jadinya asas ibadah kepada syariat korban untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dari sejarah inilah, maka timbulnya mulanya syariat korban itu difardukan, iaitu dituntut untuk dilaksanakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan pengajaran yang kedua, dalam kisah ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan satu perkataan yang keluar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dalam surah As-Saffat ayat 102. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam ayat ini Allah rakamkan perkataan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, wahai bapaku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan dapati aku daripada orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, ayah muslim muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang ibadat ni, kalau kita lihat apa pengajaran yang besar kita dapat daripada korban ni. Pertama, kalau kita lihat, rupanya ada satu sifat yang perlu kita warisi daripada sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apakah sifat tersebut? Iaitu nilai kesabaran. Maknanya sabarnya itu Nabi Ibrahim menjalankan perintah atau suruhan Allah SWT. Dan kalau kita lihat dalam sejarah telah membuktikan bahawa Nabi Ibrahim ni, kalau kita tengok, memang orang yang sabar. Pertama, dia berdakwah kepada umatnya, maka ditolak mentah-mentah. Dia sabar. Dan perkara yang kedua, dia mohon anak kepada Allah sampai umurnya lanjut. Setengah riwayat kata sampai umur 19-50 tahun baru Allah keluarkan, makna Allah kurniakan zuriat, iaitu Nabi Ismail. Dah dapat pula zuriat, Allah perintahkan suruh tinggal dekat padang pasir tu, wadi padang pasir yang sekarang jadi Mekah. Dah pula datang sekali lagi, diperintahkan untuk korban pula, sembelih pula, makna buat juga. Mana itulah tahap kesabaran yang perlu kita contohi, yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu ibu-ibu dan saya sekalian, kalau saya lihat, kalau kita melihat, Imam Ghazali ni pernah berpesan kepada kita, sabar ni sebenarnya 3. Pertama, sabar tu iaitu apa? Bagaimana kita boleh sabar untuk menjalani perintah Allah. Kita kena ikut sifat Nabi Ibrahim. Sekarang ni kalau kita tengok di Melaka, satu bahagian korban sekarang berapa? 350 dia. 350. Bila ahli jawatan kuasa masjid, imam kata, mari. Satu bahagian korban 350. Agak-agak kita macam mana rasa? Nak korban tak ke tak korban? Ini tuntutan tahu. Sampai Allah SWT telah sebut dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, hendaklah kamu solat dan kamu laksanakan korban. Mana kita nak korbankan harta kita untuk buat ibadat korban ni, agak-agak kita rasa macam mana? Kan kita sabar nak laksanakan tu. Boleh? Sebab itu kalau imam kata 350, kita jangan cakap 350. Yang 400 ada? 400. Tanya lah boleh? 400 kau tanya, 350. Dan jangan cakap pula, ui mahal tu, tahun lepas tak sampai pun 250 aja. Ini 350 ni apa hal pula ni? Tak, ini kesabaran nak melaksanakan pengorbanan. Satu. Dan yang kedua, apa Imam Ghazali kata? Imam Ghazali kata, orang yang berkorban ni apa? Hendaklah apa? Orang yang sabar ni iaitu untuk meninggalkan maksiat. Kita banyak kadang-kadang harta yang ada pada kita, duit yang ada pada kita, daripada kita belanjakan pergi dangdut dan tuagah, daripada kita belanjakan pergi apa main mercun raya yang lepas tuagah kan, sampai 400-500, lebih baik kita keluarkan, kita simpan duit itu untuk ibadah korban, tinggalkan perkara-perkara tersebut. Dan akhirnya ingat maka ada juga yang disebut oleh Imam Ghazali, sabar itu dalam kesusahan. Kadang-kadang kita melihat ada di kalangan kita memang susah. Memang susah. Nak korban pun tak ada duit, ingin nak berkorban, orang lain korban, orang lain dapat peluang korban, aku tak dapat korban. Maka kalau kita lihat, Nabi pernah pesan kat kita, iaitu bagi orang yang tak berkorban, jangan susah hati. Kerana apa? Siapa di antara kaum muslim yang tak mampu berkorban, ia tetap mendapat pahala orang yang berkorban. Itu Nabi nasihatkan kita. Jadi kita jangan susah hati.
Kalau kita susah, ya, kita kena sabar. Dan kalau kita tak mampu nak berkorban, kita ambil satu sikap, iaitu kita makanlah daging korban. Kerana daging korban tu ada keberkatan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih yang bagi Ustaz Jazlan. Apa pun tuan-tuan puan, sebenarnya rancangan Al-Kuliah pada petang ini diserikan lagi dengan kehadiran tokoh-tokoh yang hebat di Melaka ini. Tak lain tak bukan iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Wira Omar Kasih. Selamat datang Datuk. Dan juga pengarah JKR yang berbahagia Datuk Razif bin Ibrahim. Selamat datang Datuk. Dan juga Setiausaha Bahagian Pembangunan yang berusaha Encik Muhammad Saleh Ismail. Terima kasih kepada anda semua yang sudi datang untuk mengunjungi Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Ganjaran Pengorbanan. Juga anda semula di mana saja anda berada yang menonton rancangan Al-Kuliah pada petang ini edisi Hari Raya Aidil'Adha 1431 Hijrah. Apapun tuan perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Ganjaran Pengorbanan sempena Hari Raya Korban yang kita sambut. Dan tuan-tuan puan-puan, setiap insan perlukan pengorbanan. Kalau tidak, mereka tidak akan ke depan dan mereka tidak akan maju ataupun menempuh kejayaan. Apapun, kita ada penonton-penonton di Melaka ini yang akan bertanya kepada Yang Bahagia Ustaz Jazlan secara langsung pada petang ini. Silakan Yang Bahagia Mak Zulfadli untuk tanyakan soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang Bahagia Ustaz, kita sentiasa mendengar bahawa salah satu cara dosa-dosa kita akan dihapuskan ialah dengan melaksanakan ibadah korban. Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Yang Bahagia Zulfadli yang tanyakan soalan tentang dosa. Adakah benar Ustaz, bila kita melakukan ibadah korban, lembu tumbang dan akhirnya dilapah, akhirnya dosa kita juga turut dihapuskan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya saudara yang bertanya, muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Sebenarnya memang ya, manusia tu Allah jadikan dia kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat jahat. Dan kadang kita tahu bahawa sesungguhnya kita telah melakukan kadang banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan inilah satu peluang, salah satu cara untuk kita dapat keampunan. Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan jalan kita berkorban. Ya, khususnya ya, ibadah korban yang Allah berikan kepada kita. Saya teringat satu hadis daripada riwayat Ibn Hibban dan riwayat Al-Bazzar. Ya, maka satu ketika Nabi SAW telah bercakap dengan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah. Hadis ini yang membawa maksud, wahai Fatimah, berdirilah ya, di sisi korbanmu dan saksikanlah. Kerana apa? Sesungguhnya titisan darah yang pertama itu merupakan pengampunan daripada dosa-dosamu. Maknanya, rupanya ada sunnah. Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya apa? Kalau kita melakukan korban itu, hendaklah kita berdiri. Berdiri di sebelah dan kita melihat ya, orang yang sedang berkorban tersebut. Kerana apa? Dengan kita melihat korban tersebut, rupanya apa? Kat situ ada pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Khususnya daripada daging, iaitu daging lembu yang kita korbankan. Jadi kita lihatlah. Sebab itu siapa yang buat ibadah korban ni, dia kena datang, dia kena tengok. Dia kena tengok. Tengok bukan banyak sangat tengok. Alah tak boleh lah. Kalau saya tengok saya pingsan. Macam mana tu agak-agak? Tengoklah. Cuba belajar tengok korban. Kerana apa? Kita rasa bersyukur tau. Kerana apa? Kerana dengan korban itulah rupanya Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahualam. Okey, artinya kena turun datang ramai-ramai tengok ya. Ya, betul. Kalau boleh pakat-pakat tolonglah untuk melapah dan sebagainya. Jangan kirim duit saja. Setengah orang Ustaz dia kirim duit dan dia kirim anak. Tolong collect daging korban. Jadi sunnahnya ialah orang berkorban kena duduk tepi lembu dan melihat sendiri. Kita ambil lagi satu soalan saya boleh ya? Boleh. Yang bahagia silakan Nur Aslawati Muhammad Ishaq. Tanyakan wakil muslimat kita, silakan. Ustaz, saya ada satu soalan. Apa hukum memberi daging korban kepada orang kafir? Oh ya. Terima kasih. Okey, ini juga satu isu Ustaz. Ya. Sejak dulu sampai sekarang maklumlah
kita ni berjiran, tak kira dah, bukan boleh pilih jiran, kadang-kadang beli rumah dah nampak dah seorang sebenarnya non-Muslim, sini non-Muslim. So, adakah macam mana kita nak, orang kata apa, nak harmonikan masyarakat supaya tidak timbul masalah yang besar dalam masyarakat? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya ibu yang bertanya ya. Berkaitan dengan pembahagian atau pengagihan daging korban kepada orang yang bukan Muslim ya. Hal ini telah banyak diperbincangkan khususnya para ulama. Dan sebab itu kesimpulan yang saya nak ambil di sini iaitu para ulama sebenarnya mempunyai pelbagai pendapat tentang hukum memberi daging korban kepada orang-orang yang bukan Islam. Setengah daripada mereka mengharuskan harus diberi ya daging korban tersebut. Dan ada juga setengah daripada mereka menyebut iaitu makruh hukum dia. Dan ada juga hingga ya disebut pendapat mereka itu sampai peringkat yang haram. Haram tak boleh lama. Ya, tak boleh. Dan sebab itu kalau kita lihat walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan bahawa kita memberi daging kepada orang yang bukan Muslim itu harus hukumnya, tapi yang tak ada hilaf satu, iaitu apa? Memberi daging korban kepada orang Islam yang susah, lagi memerlukan, dah fakir walau miskin, dah fakir lagi miskin, makalah lebih utama dan terutama dan lebih dituntut. Sebab itu kita dulukanlah orang-orang Islam, mudah-mudahan dengan korban kita itu menjadi satu ibadat yang besar dan baik, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam. Ya, itulah daging ibadah, daging korban. Saya rasa orang bukan Islam punya faham ini daging korban, ya daging ibadah Ustaz kan. Ya, betul. Maka mereka takkan minta biasanya. Okey, kita teruskan yang bahagian Nurul Nadia Jalaluddin. Silakan Nurul kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan saya, adakah penyembelihan korban boleh diniatkan sekali dengan akikah? Okey, ni 2 in 1 macam shampoo juga Ustaz. Dua niat dalam satu binatang tu. Okey, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik yang bertanya ya. Kalau kita lihat memang betul ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat kalau akikah tu kebiasaannya dan Nabi dulu buat dengan kambing ya. Dan bolehlah kita buat dengan kambing. Dan sekiranya bila sampai waktu bulan haji ni, maka kita ada ibadah korban, dan biasanya orang akan mencampurkan ya 3 bahagian untuk akikah misalan, dan 4 bahagian untuk untuk korban misalan. Dan mengikut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', maka perkongsian pada binatang korban yang dibenarkan ialah unta, lembu, sapi, kambing, kerbau dengan niat berbeza adalah dibolehkan. Mana boleh? Ya, boleh. Kalau ikut pendapat Imam An-Nawawi ni boleh. Maknanya kalau misalnya kita mungkin dulu kecil ya, kita masa kecil kita seorang yang susah dan sebagainya tidak dapat mengakikahkan anak kita. Jadi alhamdulillah bila dah mula meningkat umur, Allah beri rezeki yang berlebihan, maka kita nak akikahkan pula anak kita. Dan waktu akikah tu nak akikahkan anak kita semua dah besar-besar. Dia tak ada akikah gajah, dia tak ada ya. Jadi orang dia sampai tahap umur tu akikah tu sampai umur baligh. Jadi lepas baligh tu kita buat korban lah. Ya, kita korbankan untuk anak-anak kita. Jadi maknanya kita ambil lah itu maknanya bahagian korban. Dan anak yang baru lahir katakan ya, kebetulan bertepatan dengan bulan haji ni, maka ada orang berkorban, kita sekalikan sekali pun boleh. Iaitu tidak ada masalah dan tidak ada perkara yang menegah dalam berkaitan iaitu niat berlainan ya, dalam satu korban tersebut, dalam satu daging tersebut. Allahuakbar. Okey, terima kasih yang bagus Ustaz. Ini satu soalan. Tadi Ustaz sebut tentang katalah satu bahagian Ustaz RM350. Ada orang kata apa? Mak oi mahalnya. Tapi kalau sport ring kereta Ustaz RM3,500, okey boleh beli, tak ada masalah. Yang tanya Ustaz, ni galakan Ustaz pada tahun-tahun akan datang. Ada orang kadang-kadang Ustaz, saya Cik Mat dah korban tak tahun ni? Tak korban. Kenapa tak korban? 5 tahun sudah dah korban dah. 5 tahun sudah dia ingat lagi korban. Dia tanya Ustaz, sebenarnya nak bagi galakan mereka berkorban ni, apakah hikmah? Apakah ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang melakukan ibadah korban? Supaya kita semangat nak korban. Silakan. Saya tengok Ustaz Fauzi pun dah semangat dah ni. Korban Ustaz Fauzi tahun ni Ya, alhamdulillah. Baik, muslim-muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut hikmah dan ganjaran korban ni, sebenarnya hikmah yang pertama, orang yang berkorban ni adalah orang yang mengikut perintah Allah.
Itulah hikmah dia. Itu hebat tau. Maknanya kita dapat taat perintah Allah. Dalam dunia ni berapa ramai orang yang Allah pilih pergi haji, kita tak terpilih, maka Allah sediakan ibadah korban. Takkan tak nak ambil. Dah pergi haji tak terpilih, takkan korban pun tak terpilih. Maka kita ambillah ibadah korban. Satu. Dan yang kedua apa? Ibadah korban ni adalah untuk apa? Melatih diri kita untuk belajar sifat ikhlas. Orang korban dia tak tunjuk-tunjuk. Awak tahu saya korban ni Ustaz Wati, saya 15 bahagian, tiba-tiba dia tak ada. Awak nak korban, buat korban, orang datang buat korban dan tak bercakap. Tak, bila korban itu lembu tu, itu bahagian aku. Tak cakap. Kerana apa? Ikhlas tu, belajar ikhlas. Yang kedua. Dan perkara yang ketiga, hikmah dia iaitu apa? Iaitu mengeratkan tali silaturahim. Saya nak bawa ibu-ibu yang sekalian, saya nak sebut satu je. Dalam satu tahun, termasuk Ustaz Wali, termasuk saya. Ada tak kita bagi sekilo daging pada orang lain? Ada tak? Pernah tak? Orang Melaka ada? Orang Melaka dia ada satu makanan, iaitu asam pedas tetel kan? Daging. Pernah tak sekilo tetel tu bagi dekat orang lain? Pernah? Kalau kita bagi pun orang suspend tau. Silalah ambil ni, beli daging sekilo, ambil dah awak. Ambil, awak ni apa hal bagi kat saya pula? Kenapa awak bagi kat saya? Betul? Orang akan tanya. Saya bagi je. Apa pasal awak gaduh dengan bini awak ke sampai bini awak tak nak masak? Tak ada, saya bagi. Awak dia biar betul. Ini daging apa, lembu sakit mulut dan kuku ke? Tak, banyak tanya. Kan kita memang tak pernah bagi. Maka Allah datangkan ibadah korban ni untuk apa? Allah beri peluang kepada kita untuk kita memberi daging dengan kadar yang ikhlas, niat kerana Allah, untuk diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala dan mengeratkan tali silaturahim. Itu yang ketiga. Dan perkara yang keempat, sebenarnya dia akan melahirkan sifat kita untuk berkorban. Maka tak janggal lah bila kita dah selalu berkorban, bila orang datang, masjid datang, tolonglah masjid nak buat ni, nak ngecat masjid baru, kita boleh korban harta kita. Orang nak buat madrasah, kita korbankan harta kita. Dah jadi biasa. Sebab kita biasakan dengan perkara yang baik. Itu yang keempat. Dan akhirnya kelima, kita belajar sifat syukur. Subhanallah, Allah Ta'ala ni beri baik, beri banyak perkara kepada kita. Khususnya saya nak sebut apa? Kadang-kadang harta yang Allah berikan kepada kita, ada harta orang lain yang Allah tumpankan kepada kita. Kerana apa? Kerana Allah nak beri kebaikan kepada kita. Sebab itu kita kena ingat, belajarlah berkorban, bersemangat berkorban. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. InsyaAllah Ustaz, kita belajar berkorban dan belajar melakukan pengorbanan dan erti kesyukuran dalam hidup kita. Apapun, kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil abada. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan setia bersama kami Al-Kuliah pada petang ini di TV3 dengan tajuk kita Ganjaran Pengorbanan sempena dengan edisi Hari Korban 1431 Hijrah pada tahun ini. Dan kita masih lagi dalam mood raya, masih lagi dalam orang kata makan daging korban dan sebagainya. Saya tanyalah Ustaz, korban ni Ustaz, adakah dia terhad kepada binatang penyembelihan saja? Boleh tak kita kata apa? Kita masukkan dalam aspek-aspek lain ke, dalam aspek kerja ke, dalam aspek rumah tangga ke Ustaz, dalam aspek negara sendiri ke? Boleh tak Ustaz kita selit-selitkan pengorbanan ini dalam aspek-aspek lain? Adakah nampak lembu je, nampak kambing je, nampak unta je? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fauzi. Bila bagi kita membincangkan berkaitan dengan korban ni, sebenarnya korban ni bentuknya tu sangat luas. Pertama-tama kali kita dah ajarkan bagaimana kita nak mengorbankan sedikit harta kita untuk kita buat ke jalan Allah, dan benda dan dengan korban kita itu Allah beri ganjaran dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Pertama kita dilantik untuk apa? Untuk keluarkan sedikit belanja kita untuk apa? Untuk kita berkorban. Itu latih tu Agak berat tak berat? Berat tau. Berapa? 400. Sekali lagi 400. Berat tau. Macam berat je dia 400. Tapi kalau beli langsir tak berat. Tak berat. Macam tak cukup adalah. Orang perempuan so tak kisahlah. Maknanya satu, bila kita dah terbiasa, saya sebut tadi terbiasa dengan korban, maka kita rasakan, ingat setiap orang mukmin ni dia adalah ibadat. Amalan dia ibadat. Katakan ibu-ibu, berkorban untuk suami. Suami air balik, buat air, itu korban tau. Bang, minum air bang. Itu korban nak cakap, korban nak bagi air.
Kalau tak percaya nanti balik, cubalah korbankan hati kita, korbankan perasaan kita dan jadikan niat kita untuk berkorban dengan suami. Tak payah banyak petang ni. Balik nanti, bang air bang. Apa hal pula petang ni bagi air, tak pernah bagi air. Rupa dekat Melaka ada pula sale apa, habis laki tu minum, ada sale apa, sale kedai mas. Patutlah iaitu apa? Patutlah nak berkorban. Ingat, korban niat kerana Allah. Satu. Dan seterusnya apa? Jangan melanggar syariat Islam. Ingat ibu-ibu, setiap isteri, setiap suami, dia perlu pengorbanan khususnya apa? Untuk membina dan melahirkan iaitu apa? Satu generasi yang soleh dan solehah. Ini bukan main-main. Allah ajar kita setiap sudut kita berkorban. Tengok korban orang apa? Orang nak membela negara macam mana? Orang yang nak membela keluarga macam mana? Nak membina masyarakat macam mana? Nak membina masjid apa? Nak membina Islam dalam diri pun cukup payah kalau kita tak korbankan perkara-perkara supaya kita dah jadi orang yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam. Okey. Ustaz, satu lagi Ustaz. Bila kita dah melakukan ibadah korban, boleh tak kita tuntut hasil ganjaran ke, kita tuntut upah ke? Kita dah korban ni, aku nak upah aku nak hasil ganjaran aku. Boleh tak Ustaz? Silakan. Muslim sifat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut ganjaran ni semua senyum aje lah ya. Sebenarnya kita tengok dalam Islam ni satu agama yang menghargai dan memberi ganjaran. Kalau kita tengok adalah perkara yang baik dalam Islam dituntut kita ni memberi ganjaran. Apatah lagi orang yang berjasa. Tak kisahlah berjasa pada negara, of course memanglah kena bagi ganjaran. Yang berjasa pada rumah tangga, kurang-kurang kita balik, suami bawa lah bunga. Ini ganjaran juga lah, ganjaran. Sebab itu saya nak sebut di sini, sejarah Islam telah membuktikan. Sejarah Islam kita tengok pada zaman Saidina Umar. Zaman Saidina Umar ni, beliau telah memberi peruntukan dan allowance khas untuk sahabat-sahabat dan ahli waris yang pernah mempertahankan Islam dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Maknanya Islam ni memang satu agama yang menghargai dan memberi ganjaran kepada sesiapa yang berjasa. Sebab itu dilatih kita ni untuk memberi apa? Untuk memberi ganjaran. Maknanya bila kita memberi ganjaran, maka kita tidak akan menuntut ganjaran kerana apa? Memang ganjaran tu yang diberikan kepada kita hasil daripada apa? Hasil daripada usaha-usaha kita. Wallahu a'lam bissawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara sebahagian kita cerita bab ganjaran pengorbanan. Hari ini cerita bab raya korban. Sebenarnya apakah ganjaran kita supaya kita semangat tu ada, motivasi diri ada untuk melakukan ibadah korban pada tahun-tahun akan datang. Hari ini simpan duitlah sikit untuk sampai ke tahun akan datang, sampai raya korban kita menyembelih binatang korban lagi. Apa Ustaz nak tanya satu soalan? Dalam kitab-kitab ada ceritakan bahawa Allah Ta'ala menjanjikan, kata Nabi, bahawa siapa yang melakukan ibadah korban hari akhirat nanti di atas titian sirat, dia akan naik binatang korban tu menjadi tunggangannya, menjadi kenderaannya. Apakah benar Ustaz? Takkan naik lembu kot. Nak masuk syurga naik lembu kot Ustaz? Naiklah kereta ke, 4-wheel drive ke. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fauzi ya muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian tapi betul ada, kalau kita lihat dipetik daripada sebuah kitab Sabilil Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sana dia telah meriwayatkan satu hadis Nabi SAW, iaitu disebut azimu dahayakum fa innaha ala surat matayakum. Dalam hadis ini disebut dalam kitab ini, maka perbesarkanlah korban kamu kerana ia menjadi tungganganmu di atas titian pada hari kiamat nanti. Maka saya nak sebut di sini kalau kita sebut tentang sirat ini, maka kalau pembahasan ilmu tauhid menyatakan salah satu perkara yang wajib kita imani iaitu beriman kepada sirat. Maka kalau kita lihat Fudail bin Iyad ni seorang tabi'in menceritakan kepada kita, sirat itu kalau kita lihat dia kata perjalanannya sebanyak 15,000 tahun. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar dan 5,000 tahun menurun. Dan kalau kita lihat juga dekat sirat ini ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang melintas sirat itu dengan sekelip mata. Dan ada yang menaiki iaitu apa? Binatang, iaitu kenderaan tunggangan dia sendiri. Itu pertama. Dan perkara yang kedua yang saya nak sebut di sini iaitu apa? Bila mana kalau kita tengok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menukilkan perkara ini, maka menunjukkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang bertuah. Kerana apa? Dengan berkorban itulah maka Allah sediakan kenderaan untuknya.
ya untuk melintasi sirat. Dan kita tahu kalau pembahasan ilmu tauhid, setelah mereka itu dihisab, maka dia akan pergi menuju ke surga dan melalui sirat yang bawahnya api neraka. Dan apabila Allah sediakan kenderaan, ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah nak beri keselamatan kita untuk terus kita masuk ke dalam surga. Dan sebab itu kalau kita tengok daripada kitab fiqh pula, iaitu syarat-syarat, iaitu lembu ataupun binatang korban itu yang dikorbankan ialah mesti binatang-binatang yang baik, yang gemuk, yang bagus. Dan Nabi sebut ada 4 kecatatan yang tidak harus dibuat korban. Apakah kecatatan tersebut? Iaitu buta sebelah, lembu tu buta sebelah. Lepas tu apa? Lembu tu tempang. Misalan, tak boleh. Lepas tu lembu tu berpenyakit. Penyakit apa? Mulut dan kuku. Dan akhirnya lembu tu sangat kurus. Yang 5 posisi, ni tahu? 5 posisi. Yang kurus juga. Tak boleh, tak boleh. Kerana apa? Kalau kita lihat kenapa benda yang baik? Kerana yang baik itu akan menghasilkan perkara yang baik. Sebab itu belajar, iaitu sebut yang pertama saya sebut, apa juga pun kelebihan yang Allah berikan pada korban, pada ibadah korban ini. Pertama, memang kita tahu Allah akan ampunkan dosa. Dan kedua, yang disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bersemangat. Satu lagi soalan saya. Saya melihat bahawa dalam cerita kisah pengorbanan ni, nampak satu keluarga lah yang hebat. Sehingga kalau kita sembahyang pun kita akan sebut namanya. Bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, dan akhirnya mesti ada wa ala ali Ibrahim. Saya tanya Ustaz tentang macam mana nak wujudkan keluarga macam keluarga Nabi Ibrahim ni. Siti Hajar korbankan dirinya, Ismail korbankan dirinya, Ibrahim pun korbankan dirinya, tinggalkan keluarga demi kerana Allah. Silakan Ustaz, nak wujudkan keluarga macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat sedang betul yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebenarnya nak mewujudkan untuk kita jadi orang keluarga yang berkorban. Kita tengoklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan Nabi selalu menyebut tentang ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Maka saya nak sebut di sini untuk mewujudkan sifat korban ini, pertama kita mesti ada ilmu. Kita mesti ada ilmu. Kita kena belajar ilmu korban, bukan suka-suka korban. Kita kena belajar. Macam mana nak korban tu kita kena belajar. Mula-mula macam mana aku nak korban, kena belajar korban. Bukan suka-suka. Kau korban, korban apa? Korban binatang, boleh, kambing, okey. Apa-apalah, janji aku korban lah. Dan akhirnya kita tengok, apabila tak ada ilmu, maka tidak ada roh untuk korban tu, tak ada nikmat. Bila tak ada nikmat, bagaimana kita nak merasakan itu satu perintah daripada Allah Taala, itu satu anugerah yang Allah nak berikan kepada kita. Dan biasanya kalau orang ni tak ada ilmu dalam beribadat, akhirnya ibadat itu jadi adat. Contohlah, saya nak bagi contoh Ustaz Fauzi, tengok kalau orang dulu berkorban sanggup ditinggalkan, tengok Siti Hajar sanggup Hajar ditinggalkan dengan Nabi Ismail dekat padang pasir, itu perintah Allah, berkorban dia tak kisah. Nabi Ibrahim disuruh sembelih, ya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok pengorbanan mana? Pengorbanan yang paling saya pilu kalau kita baca kisah Nabi. Nabi ni kalau kita tengok ada Amul Husn, iaitu apa? Tahun-tahun kesedihan. Waktu itu siapa meninggal? Iaitu pakciknya dan isteri dia. Nabi ni meninggal dengan kematian ni biasa Nabi. Tapi yang Nabi paling sedih iaitu pengorbanan Khadijah kepada Nabi. Dan ingat, Nabi sangat cukup sedih apabila waktu itu Nabi di pulau. Dan Nabi di pulau bukan hanya nak makan tak dapat, nak memberi makan ubat kepada Khadijah pun tak ada. Sebab itu dengan korban Khadijah tu, pengorbanan Khadijah, Nabi ingat Khadijah sampai bila-bila. Dan ingat, perbetulkan niat dan belajar berkorban. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah didik dan Allah bantu supaya kita terus jadi orang-orang yang suka berkorban. Wallahualam. Dan jadi macam keluarga Nabi Ibrahim, insya-Allah. Jadi apa pun orang perempuan, apa kata kalau kita berhak sekali lagi, kita jumpa selepas ini, insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih lagi kita dalam rancangan Al-Kuliah pada petang ini. Dan kita akan bercerita tentang ganjaran pengorbanan sempena edisi Raya Korban pada tahun ini. Jadi tuan dan puan-puan, kita telah bincang panjang lebar pada petang ini tentang bagaimana A sampai Z tentang ganjaran pengorbanan sampai dah keluarga Nabi Ibrahim dan sebagainya. Cuma saya tanya Ustaz yang bagi Ustaz pada petang ini Ustaz.
Kalau orang pergi haji dah Ustaz, dijanjikan haji yang mabrur. Tapi ulama-ulama kata nak dapat haji mabrur tu bukan senang. Kena jaga adab-adab haji. Jangan sampai melanggar pantang larang dan sebagainya. So nak dapat ganjaran macam Ustaz sebutkan tadi, diampunkan dosa. Kalau kita buat ibadah korban, diampunkan dosa, jadi binatang tunggangan menuju ke syurga dan sebagainya. Apakah adab-adab untuk kita dapat ganjaran ini? Apakah adab-adab melakukan ibadah korban? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat sedang beruntung yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang adab ni, saya nak sebut satu lah. Segala bentuk ibadat dalam Islam ni dia punya asas ilmu dan kepahaman. Sebab itu bila kita nak menjalani ibadah korban, kita kena ingat yang pertama, kita nak jalankan ibadah ni adalah perintah Allah. Sebab itu kita kena jaga hak-hak iaitu berkaitan dengan apa? Adab-adab yang ada khususnya dalam kita menjalani ibadah korban. Dan perkara yang kedua kita tengok di antara perkara yang besar iaitu apa dalam adab ni iaitu apa bila waktu kita berkorban dan sebagainya disembelih binatang tersebut hendaklah kita bertakbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbirlah takbir. Maka itu satu tuntutan sebagai adab untuk apa? Untuk kita menjalani ibadah korban. Ini kadang-kadang dia bukan takbir, dia gurau-gurau. Dia tukar ibadah tu jadi adat, jadi ibadah korban tu jadi pesta. Ya, sembelih dah satu hal. Masa menyiang tu, masa apa? Melapah tu. Kah, kih. Slow sikit, nanti sengal. Pun ada juga. Oi, siapa nak ekor? Nak ekor. Ekor, babe, ekor. Itu pun disebut dia. Macam-macam disebut dia. Sebenarnya, kita nak korban ke, kita nak suka-suka. Perbetulkan cara tu. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan. Dan ingat, jangan tinggal doa. Kan? Khususnya berkorban, minta doa kepada Allah Ta'ala. Dan banyak doa-doa yang Allah nak kabulkan waktu itu. Khususnya kita doa, ya Allah Tuanku, ini daripada nikmat-Mu, ya Allah. Aku mendekati diriku untuk-Mu, ya Allah. Sekurang-kurangnya. Doa. Maka kita tengok. Dan apa adabnya lagi? Kitalah bantu untuk apa? Memperbahagi-bahagikan ibadat daging korban tersebut. Bukan kita macam tokek. Aku punya mana aku punya mana aku punya. Tak, kitalah yang dulu, kita yang apa? Kita yang membantu, membahagikan. Yang paling afdal kita ambil daging tu, kita hulurkan kepada fakir dan miskin. Itu adab yang perlu kita jaga. Sebab itu jaga baik-baik, rahmati orang, jangan menghina orang. Kerana apa? Kerana orang yang susah tu, inilah masa untuk dapat apa? Korban yang ada yang Allah nak berikan kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amalan yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Gedebak-gedebuk sekejap je, pujang-pujang dah habis. Dah dekat nak habis dah Ustaz. Alhamdulillah kita pada petang ini. Apa pun kita minta Ustaz buat kesimpulan dalam masa beberapa minit Ustaz tentang ganjaran pengorbanan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Ingat korban ini satu tuntutan yang mana Allah sediakan ibadah yang besar kepada kita. Dan kita kena faham, sesiapa yang taat perintah Allah dan bersabar melaksanakannya, maka Allah tidak akan mensia-siakannya dan dan Allah tidak akan mengecewakan kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah As-Saffat itu, akhirnya iaitu ibadah korban yang Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail, akhirnya dia menjalankan dengan cara yang ikhlas, dengan kesabaran. Maka Allah sebut apa? Wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tebus anak itu dengan apa? Dengan sembelihan yang besar. Sebab itu kita kena latih diri kita berkorban. Insya-Allah Allah akan gantikan yang lebih baik daripada amalan yang kita buat. Sikit yang kita buat amalan itu baik, maka Allah Taala akan berlipat kali gandakan amalan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Sikit lagi Ustaz. Saya tetap ada satu Quran saya ingat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat ganjaran kebaikan sehebatnya sehingga kamu belanjakan apa yang kamu sangat sayang. Ya, betul. Sikit Ustaz. Yang sayang tu senang je. Kalau imam kata harga lembu 1/3 300 setengah,
Ya, kita carilah yang 420. Tanya imam, "Mam, ada yang 420?" Wow, 420. Nak besar sikit, barulah nak keluarkan duit tu gigil sikit. Barulah ini yang disebut apa? Baru rajin nikmat untuk berkorban. Tak percaya cuba buat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ringkas dan pendek jawapan. Tapi tepat dan padat tuan-tuan dan puan, cerita tentang ganjaran pengorbanan pada petang ini. Dan sebenarnya pada petang ini Ustaz, kita sebenarnya masih lagi merayakan Aidil Adha. Ya, betul. Dan barangkali orang kata apa, cerita Aidil Adha ini, Ustaz, barangkali tahun depan kita akan jumpa lagi Ustaz. Apa pesanan Ustaz untuk supaya orang menyimpan ni, menabung? Kadang-kadang orang tak fikir Ustaz, dia menabung benda lain ada. Untuk rokok boleh. Tapi untuk ni boleh Ustaz. Menabung Ya, untuk bismillah. ibadah korban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena tukarlah sifat kita, ya, sikap dan sifat kita. Pertama, ya, saya nak sebut di sini, ya. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Betul, ya? Start hari ni. Jangan besok lah hari ni, ya. Start hari ni dia balik, keluarkan RM1. Ambil RM1, buat tabung. Tabung tu ingat ikat pakai getah atau tampal dengan gam uhu. Kenapa saya sebut? Okey, betul. 1 hari RM1. Tahun depan 365 hari, kita ada berapa? RM365. Maknanya besok nak masuk saja bulan apa haji ni, kita dah boleh pecahkan tabung. Kira satu persatu, iaitu apa? RM365. Maka layak untuk kita ambil satu bahagian. Kalau satu bahagian itu RM350. Wow, hebat tak? Kan hebat. Belajarlah menabung. Ini asyik nak menabung untuk masa depan. Kita kena menabung untuk akhirat. Bukan payah pun. Betul tak? 1 hari RM1. Kaya sikit RM1.50. Wow, duit lebih RM2. Bukan payah sangat pun. Agak-agak tak ada duit. Belajar makan daging korban dan belajar menabung. Belajar. Tapi sebab saya sebut satu lah. Sebenarnya kalau kita niat yang baik ni, Allah akan padu dan Allah akan luangkan. Sebenarnya kita nak tak nak aje. Saya nak sebut. Kita ni semua, Ustaz Haji termasuk muka saya kan. Kita ada simpanan berapa? Ada simpanan berapa? Agak-agak. 10,000 ada. Banyak tu 10,000. Tak adalah 10,000. 5,000? 5,000 ada jugalah. Ada juga ya. Kita ambil RM350. Kita keluarkan daripada RM5,000 kita. Agak-agak miskin tak kita agak-agak? Kalau kita rasa kita keluarkan RM350 tu miskin, maka sebenarnya miskin iman kita. Ya, kita miskin iman kita, kita miskin nak menghayati iaitu apa? Peristiwa yang berlaku yang telah Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam apa? Peristiwa Nabi Ibrahim AS. Bukan nak sembelih anak, nak cocok duit kat bank dia pun gigil. Agak-agak menasabah tak agak-agak tu. Ya, kita kan mengharap keampunan Allah Ta'ala, kita mengharap surga Allah Ta'ala. RM350 pun berkira ke? Wow, beli baju berapa agak-agak? Itu raya kan? Raya berapa pasang tu? Orang perempuan confirm 3 pasang Orang lelaki berapa pasang? Adalah 4-5 pasang juga. Berapa? 500. Bayar. Kalau tak berani bayar, jangan raya. Wow, anggaknya. Hebatnya. Bila kata bab korban, 350. Apa pasal mahal sangat ni? Carilah lembu yang kurus-kurus. Yang murah-murah kan boleh. Janji korban. Ini bukan janji korban. Janji nak buat ibadat. Sebab itu jaga baik-baik dalam hal ni. Perbetulkan niat. Bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan bantu. Tapi kalau kita ni nak, kita buat. Kalau tak nak, memang tak adalah. Memang tak ada. Macam orang, Allah tawarkan dia nak pergi haji. Kadang-kadang dia tak nak. Ini dah ada depan mata kita. Ibadah korban. Tak nak juga. Nasiblah. Wallahualam. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Itulah semangat saya nak Ustaz sebenarnya. Semangat pengorbanan Ustaz untuk mengajak semua rakyat Malaysia supaya berkorban dan melakukan pengorbanan yang terbaik untuk Allah, untuk negara dan juga untuk diri sendiri insya-Allah. Apapun terima kasih yang bagi Ustaz. Insya-Allah kita jumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang dengan tajuk yang lain pula, dan kepada anda semua penonton-penonton di rumah di mana saja anda berada, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain dengan bersama dengan ahli panel yang lain pula insya-Allah. Apapun terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itu
sejati